Bismillahirrahmanirrahim. Syahidah pertama dalam sejarah, Sumayyah binti Khutbah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keluarga Yasir, "Ya Allah, janganlah engkau seksa seorang pun dari keluarga Yasir dengan api neraka." Keluarga yang agung dan mulia ini menghimpunkan segala sisi keutamaan. Keutamaan ini semerbak harum, menebarkan aroma kemuliaan, dan ia tersebar dari generasi terawal memeluk Islam sehinggalah ke generasi akhir zaman. Pemimpin keluarga ini iaitu Yasir bin Amir bin Malik, berasal dari Yaman. Beliau datang ke Mekah bersama-sama Al-Harith dan Malik dalam rangka menjejaki saudaranya. Mereka berdua kembali ke Yaman. Sebaliknya Yasir terus menetap di Mekah. Beliau kemudiannya menjalin persahabatan dengan Abu Huzaifah bin Al-Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumi, yang kemudiannya menikahkannya dengan seorang hamba wanita, Sumayyah binti Khutbah, lalu melahirkan seorang anak lelaki yang bernama Ammar. Abu Huzaifah kemudiannya memerdekakan Sumayyah, manakala Yasir dan Ammar tetap bersama-sama dengan Abu Huzaifah sehingga meninggal dunia. Sumayyah binti Khutbah, nama yang tidak pernah dikenali di seluruh pelosok Mekah sebelum Islam hadir, memancarkan sinarnya di Ummul Qura. Beliau seorang wanita yang bersosok besar, usianya telah memasuki usia senja. Namun, beliau memiliki akal yang jernih dan jiwanya memancarkan keikhlasan, bara dan semangat. Tidak berapa lama selepas Rasulullah SAW memulakan dakwah baginda, keluarga Yasir muncul sebagai di antara manusia terawal mengimani risalah Islam dan membenarkan kerasulan Rasulullah SAW. Keimanannya yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya sebagai pelopor wanita-wanita yang sabar dan tegar mempertahankan akidah. Bahkan beliaulah adalah orang ketujuh yang masuk Islam dan di antara orang yang terawal yang menampakkan keislamannya. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam bukunya Syiar Alamin Nubala menerusi riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang pertama sekali menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan ada 7 orang: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ammar, ibunya Sumayyah, Suhaib, Bilal dan Al-Miqdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perlindungan dari bapa saudaranya yakni Abu Talib. Abu Bakar mendapat perlindungan daripada kaumnya. Yang lain-lain pula mengalami penyiksaan yang keras dari orang-orang musyrik, dikenakan baju besi lalu dilentarkan di bawah terik matahari. Tidak seorang pun dari mereka kecuali harus memenuhi apa yang mereka inginkan, kecuali Bilal. Dia tidak peduli apa yang menimpa dirinya kerana Allah. Dia juga tidak peduli kepada kaumnya. Ketika dia diseksa, kanak-kanak kecil ikut sama mengerumuninya dan dia hanya mampu mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Keluarga Sumayyah turut sama berada di barisan hadapan. Kemarahan kaum Quraisy benar-benar memuncak. Hampir setiap nafas mereka adalah hembusan kebencian kepada orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah. Penyiksaan tidak pernah menjadikan kaum muslimin berundur, malah mereka tetap istiqamah dan terus mengikuti Rasulullah SAW. Sementara itu, baginda hanya mampu meniupkan kata-kata semangat dan motivasi keimanan kepada keluarga Sumayyah kerana tiada seorang pun yang mampu memberikan jaminan kepada keluarga tersebut. Keluarga itu menerima pelbagai jenis penyiksaan dari orang-orang musyrik yang terbakar oleh api dendam dan kebencian terhadap dakwah Islam. Mereka memuaskan keinginan yang gila dengan menyiksa Sumayyah dan keluarganya. Ibnu Arsir rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Usdul Khabah tentang siksaan yang dialami oleh Sumayyah dengan berkata, dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan dia juga termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat siksaan yang keras kerana Allah. Keluarga yang sabar. Tiada yang mampu dilakukan manusia kecuali terkagum terhadap keluarga Yasir, sebuah keluarga yang mulia, diberi kemudahan dan yang mampu menggegarkan para pemimpin kaum musyrikin Mekah. Mereka yang sebelumnya dikenali sebagai orang-orang yang lemah lembut,
tidak lagi mempunyai sifat itu tatkala berhadapan dengan kaum kafir yang cuba mengoyakkan keimanan mereka. Bahkan, kaum musyrikin hampir hilang akal kerana rasa marah ketika melihat keluarga ini semakin tenang dan mantap, tidak gerun terhadap siksaan, tidak beranjak sedikit pun dari akidah mereka, malah tidak surut kesabaran mereka ketika dijemur di bawah terik matahari dalam keadaan kehausan. Ketegaran keluarga ini membuatkan kaum musyrikin kehairanan, bingung dan semakin berang. Mereka mengheret Ammar bersama kedua ibu bapanya di tengah-tengah padang pasir yang panas sepanas-panasnya agar mereka keluar dari Islam. Ironinya, keluarga sabar ini sentiasa bertambah keimanan mereka seiring dengan semakin pedihnya siksaan. Mereka semakin pasrah, terutamanya setelah mereka mendengarkan doa memohon pengampunan bagi diri mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salim Abul Ja'ad meriwayatkan, beliau berkata, Utsman memanggil beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya terdapat Ammar bin Yasir. Utsman berkata, "Aku akan menyampaikan kepada kalian hadis tentang Ammar. Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Al-Batha sehingga kami menemui Ammar beserta ibu bapanya ketika kaum musyrikin sedang menyiksa mereka." Yasir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah selamanya aku akan begini?" Baginda bersabda, "Bersabarlah." Kemudian baginda bersabda, "Ya Allah, berilah ampunan kepada keluarga Yasir kerana engkau telah berbuat apa yang engkau perbuat." Penentangan Sumayyah. Kaum musyrikin Quraisy hampir tidak pernah menghentikan siksaan terhadap Sumayyah dan keluarganya. Selepas suaminya meninggal dunia akibat penyiksaan, Sumayyah semakin menentang dan memberikan reaksi keras terhadap Bani Al-Mughirah bin Abdullah bin Makhzum yang dipelopori oleh Abu Jahal. Dia layaknya orang yang tidak waras dan tidak berperasaan ketika berhadapan dengan ketegaran Sumayyah mempertahankan akidahnya. Baginya, kedekilan Sumayyah ialah pelecehan terhadap dirinya. Sumayyah telah berjaya mencari-cari kebesaran nama Abu Jahal di kalangan kaum musyrikin kerana kesabarannya terhadap kerasnya siksaan. Hati Abu Jahal hampir saja meledak kerana Sumayyah tidak mahu memperolok-olokkan dan mengeji nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau dengan hanya satu kata seperti yang dipaksakan Abu Jahal kepadanya. Abu Jahal, semoga Allah menghinakannya, tidak membiarkan satu pun saranan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, melainkan dia akan menggunakannya. Dia tidak mendapatkan satu jalan pun untuk menekan orang-orang mukmin, melainkan dia akan melaluinya. Ibnu Ishaq rahimahullah menyampaikan satu gambaran yang jelas tentang hal ini dengan berkata, Abu Jahal, orang jahat yang terpedaya di tengah-tengah kaum Quraisy, jika mendengar berita seseorang masuk Islam dan orang itu adalah orang yang terpandang dan mendapat jaminan perlindungan, maka dia hanya akan mengingatkannya dan menegurnya dengan berkata, "Kau tinggalkan agama bapamu, padahal bapa-bapamu adalah lebih baik darimu. Kami benar-benar akan mengalahkan pendapatmu dan benar-benar menghinakan kehormatanmu." Jika yang dihadapinya adalah seorang pedagang, maka dia akan berkata, "Demi Tuhan, kami benar-benar akan membuatkan kamu rugi dalam perniagaanmu dan kami benar-benar akan menghancurkan harta bendamu." Jika yang dihadapinya adalah orang yang lemah, maka dia akan memukul dan menyiksanya semahu-mahunya. Semoga Allah melaknat dan memburukkannya. Syahidah pertama. Sumayyah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang menampakkan keislamannya, di samping menjadi syahid pertama yang mengorbankan dirinya di jalan Allah. Dalam peristiwa kesyahidannya itu terkandung pelajaran-pelajaran berharga bagi sesiapa yang memiliki hati atau mempunyai pendengaran. Beliau menjadi sosok syahid yang sebenarnya dan mempamerkan hakikat sabar kepada para generasi seterusnya. Setelah suaminya Yasir meninggal dunia kerana penyiksaan yang sangat berat, Sumayyah radhiyallahu anha diserahkan pula oleh Abu Huzaifah kepada Abu Jahal sehingga si jahat itu dapat menyiksa dengan segala cara yang diinginkannya, di samping mengejek-ngejek diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejuta sumpah seranah dan umpat keji. Suatu petang, Abu Jahal bersikap keras kepada Sumayyah, kemudian berkata kepadanya, "Engkau tidak beriman kepada Muhammad melainkan kerana engkau tergila-gila kepada ketampanannya." Apa pula reaksi Sumayyah? Beliau memberikan jawapan yang tidak kalah kerasnya. Lantaran kemarahannya yang tidak tertahan dengan tuduhan Abu Jahal itu,
Keangkuhan Abu Jahal terbukti apabila beliau menikamkan tombak ke tubuh Sumayyah sehingga menyebabkan Sumayyah meninggal dunia sebagai syahid. Rohnya naik kepada penciptanya dalam keadaan reda dan diredai kerana telah memberikan kesaksian yang tidak berbelah bagi bahawa tiada ilah selain Allah dan bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mujahid rahimahullah berkata, syahid yang pertama di dalam Islam ialah Ibu Ammar, Sumayyah yang ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak tepat di ulu hatinya. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, dia adalah syahid pertama di dalam Islam. Semoga Allah reda kepadanya sebagaimana Allah membuatkannya reda. Ibnu Sumayyah. Nama ini dan sahabiah ini tetap hidup abadi menebarkan keharuman setelah mati syahid dan beruntung telah meraih keredaan Allah. Rasulullah SAW terbiasa memanggil anaknya Ammar dengan sebutan Ibnu Sumayyah. Maka tidak dapat lagi dimungkiri bahawa panggilan yang diberkahi ini merupakan penghormatan terhadap sahabiah yang sabar dan baik ini. Panggilan itulah yang lebih sering meluncur dari lisan Rasulullah SAW yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika manusia saling berselisih, maka Ibnu Sumayyah berada pada kebenaran. Rasulullah SAW juga sering menyebutkan nama Sumayyah dengan keutamaan dan kebaikan. Sewaktu perang Badar, baginda menyampaikan khabar-khabar gembira bagi orang baik yang mendapat kebaikan, yakni julukan untuk Ammar kerana Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, selamat datang wahai orang baik yang mendapat kebaikan. Di dalamnya disebutkan juga nama Sumayyah. Peristiwa ini dikisahkan ketika musuh Allah, Abu Jahal, terbunuh di dalam perang Badar. Ketika itu Rasulullah SAW menggembirakan Ammar dengan berkata, Allah telah membunuh orang yang membunuh ibumu. Rasulullah SAW juga pernah mendoakan untuk Sumayyah dan keluarganya dengan doa yang diberkahi ketika Ammar mendatangi Rasulullah mengadu kesesaan yang dihadapi oleh ibu bapanya termasuk dirinya sendiri. Beliau berkata, wahai Rasulullah, kami mendapatkan sesaan yang sangat keras. Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah wahai Abu Yakhzan, yakni julukan lain bagi Ammar. Ya Allah, janganlah engkau seksa seorang pun dari keluarga Yasir dengan api neraka. Nisa Mubasysyarah bil Jannah. Inilah kisah sahabiah yang sabar, yang disajikan sirahnya sebagai wanita yang teguh hati pada kebenaran dan keimanan sehingga menjadi pelopor di dalam perjuangan Islam sepanjang zaman. Ibnu Abdul Bar rahimahullah memuji Sumayyah dengan berkata, dia termasuklah orang yang diseksa kerana Allah dan sabar di dalam menghadapi siksaan. Dia termasuklah wanita yang berbaik, baik dan terutama. Semoga Allah merahmati Sumayyah ibu Ammar, wanita dan orang pertama yang mati syahid di dalam Islam. Ibu orang yang pertama membangunkan masjid dan digunakan untuk solat. Kesejahteraan bagi keluarga Yasir, kesejahteraan ke atas kalian kerana kesabaran kalian, dan sesungguhnya kalian akan mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Terimalah khabar yang baik wahai keluarga Ammar, kerana tempat yang dijanjikan bagi kalian adalah syurga. Sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Utsman Al-Affan. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang kerana Allah, lalu mereka membunuh dan terbunuh, yakni itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya, yakni selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 111. Sumayyah bintu Khutbah radhiyallahu anha termasuk sejumlah wanita yang terawal menerima Islam dan bersegera memenuhi janji Allah serta membenarkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada kaum muslimin sehingga beliau berhak mendapat khabar gembira sebagai orang yang dijanjikan syurga. Bagaimana pula dengan kita sebagai kaum muslimah di akhir zaman? Semoga kisah ini menjadi obor penyuluh dan menyemarakkan lagi semangat kita dalam mendakwahkan agama Allah ini sehingga tiba janji Allah yang seterusnya akan berdiri semula kekhilafahan di atas manhaj kenabian. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam.